General inicial Negeri Melaka mempunyai keluasan 1,650 km persegi. Negeri Melaka diberi nama oleh Paramiswara, Sultan pertama Kesultanan Melayu Melaka. Ibu negeri Melaka ialah Bandaraya Melaka. Menurut sejarah, perkataan Melaka berasal daripada nama pokok, iaitu Pokok Melaka. Di bandaraya ini, segala maklumat boleh diperoleh dengan mudah daripada kaki tangan Pusat Informasi Pelancongan. Bandaraya ini telah dipilih sebagai lokasi bengkel asas foto digital dari 15 hingga 18 Januari 2012. Bengkel dianjurkan oleh Unit Latihan Bahagian Sumber Manusia Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama penerbit UK. Di Melaka, semua peserta yang menyertai bengkel berkenaan menginap di mahkota hotel apartmen. Masing-masing kelihatan bersemangat untuk menggunakan segala pengetahuan yang telah mereka peroleh semasa ceramah. Bandaraya Melaka telah dipilih menjadi lapangan untuk para peserta bengkel menggilap bakat mereka dalam menghasilkan subjek yang menarik. Melaka telah dijadikan lokasi bengkel tersebut kerana di sini terdapat banyak lokasi yang bersejarah. Ketika sesi minum petang, peserta telah diberi taklimat ringkas oleh urussetia bengkel. Mereka juga telah disuntik dengan semangat oleh Ketua Penerbit UKM, Profesor Dr. Kamarudin M. Said, untuk menghasilkan foto-foto yang kaya dengan nilai seni. Selesai minum petang, semua peserta mula bergerak di sekitar Bandar Hilir Melaka untuk mencari dan merakam subjek yang menarik di sini. Segala masalah yang timbul ketika ini segera diajukan kepada yang lebih mahir untuk mendapatkan penjelasan yang tepat. Tidak terdapat sebarang masalah yang tidak boleh diselesaikan. Bandaraya Melaka masih mengekalkan bangunan-bangunan lama yang kaya dengan nilai sejarah serta banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Dikatakan, Melaka menerima kunjungan sejumlah lebih kurang 10 juta orang pelancong pada setiap tahun. Di antara lokasi yang sering menjadi tumpuan pelancong ialah Kompleks Menara Tameng Sari. Dikatakan, dari puncak menara ini, pengunjung boleh melihat seluruh bandaraya Melaka. Namun, ketika bengkel ini berlangsung, menara berkenaan sedang dalam proses penyelenggaraan. Peserta yang terlibat dalam bengkel ini kelihatan berusaha keras mencari segala subjek yang menarik untuk dirakam. Semua subjek yang kelihatan menarik di mata mereka tidak terlepas dari lensa masing-masing. Ramai pelancong kelihatan di sini yang terdiri daripada pelancong tempatan dan luar negara. Mungkin ada di kalangan mereka yang telah beberapa kali berkunjung ke bandaraya bersejarah ini. Kenderaan untuk bergerak ke mana-mana sahaja di seluruh pelusuk bandaraya amat mudah diperoleh. Perkhidmatan teksi sentiasa bersedia memberi khidmat masing-masing. Jika ada yang berminat bersiar-siar secara santai sekitar bandaraya ini, mereka bolehlah menyewa beca-beca yang sentiasa setia menunggu pelanggan. Mereka sedia memberikan khidmat pada waktu siang dan juga waktu malam. Beca-beca mereka dihias dengan cantik. Di satu lokasi di bandaraya ini, terdapat sebuah zon perniagaan seperti pasar malam yang dikenali sebagai Jonker Street atau Jonker Walk yang terletak di Jalan Hang Jebat.
Jonker Street ini amat popular di kalangan pelancong dari dalam dan luar negara. Namakan apa saja barangan yang terlintas di fikiran. Semuanya ada dijual di sini. Para peniaga tidak menang tangan melayan pelanggan mereka. Bila tawar-menawar selesai, barang pun bertukar tangan. Aktiviti perniagaan di Jonker Street ini bermula dari waktu petang hinggalah pada jam 12.30 malam. Jika tidak mempunyai tujuan untuk membeli di Jonker Street, pelanggan boleh mendengar alunan suara merdu dari penyanyi yang mempersembahkan nyanyian mereka di sini. Bandar raya yang bermandi cahaya pada waktu malam tidak sunyi. Pelancong boleh memilih aktiviti yang mereka inginkan, termasuk bersiar-siar dengan river cruise menyusur Sungai Melaka. Pelancong boleh melihat keindahan di kiri dan kanan tebing sungai yang diterangi cahaya lampu. Memang cantik kelihatan bandar raya dari sudut yang lain. Pengunjung ke bandaraya ini juga boleh menikmati pelbagai jenis makanan di sini. Mereka boleh melayani kehendak selera mereka dengan segala menu makanan yang ada di sini. Seterusnya, terdapat beberapa buah lagi lokasi yang menjadi tumpuan pelancong di Bandaraya Melaka. Bangunan bersejarah Christ Church yang dibina oleh Belanda dalam tahun 1753 juga sering menjadi kunjungan pelancong. Gereja ini dikatakan berwarna merah sejak pembinaannya. Selain daripada itu, Gereja St. Paul yang terletak di puncak bukit St. Paul. Ia dibina oleh Portugis dalam tahun 1521. Pada asalnya, gereja ini merupakan binaan yang ringkas sebelum ia dibesarkan lagi dalam tahun 1556 dan 1590. Terdapat perkuburan di gereja ini dan Paderi St. Francis Xavier pernah disemadikan di sini dalam tahun 1553 sebelum dipindahkan ke Goa, India. Semasa penjajahan Belanda dalam tahun 1641, gereja ini masih digunakan lagi sehingga gereja baru iaitu Christ Church siap pada tahun 1753. Semasa penjajahan Inggeris di Melaka dalam tahun 1824, gereja ini tidak digunakan lagi. Patung St. Francis Xavier yang berdiri di hadapan gereja berkenaan dibina dalam tahun 1952 sebagai mengingati ulang tahun ke-400 persinggahannya di Melaka. Gereja ini tidak tandus dengan kunjungan pelancong. Pelancong datang dari jauh untuk melihat tinggalan sejarah yang telah berusia ratusan tahun di bandaraya ini. And I'm only here in Malacca for one day actually, just to see all the beautiful old buildings and stuff. It's quite interesting with all the European history mixed with all the Asian history that you find in this area. That's pretty cool. Yeah, so afterwards I'm just going to Langkawi for relaxation. We know here from the university and the teacher tell us the history of here. 所以你是从哪里来的？我从广州。广州 Yeah. 广州 yeah 广州广州 city. Yes. 广州市. You need maintain. maintenance Yeah, maintenance. You use the high tech. high technology
high technology. Yeah, which maybe you use some the product. Yeah, product cannot get older so fast. Yeah. Terdapat beberapa orang penggiat seni tempatan mempersembahkan bidang seni mereka di sini. Bangunan kota Formosa pula merupakan bangunan yang telah didirikan oleh Portugis setelah ia berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Ia merupakan kubu yang dibina untuk menangkis serangan orang Melayu. Pintu gerbang yang kelihatan ini adalah merupakan pintu masuk utama ke kubu berkenaan. Pada masa berkenaan, dalam kubu ini terdapat gereja, hospital dan sebagainya. Seterusnya, di Bandaraya Melaka juga terdapat sebuah pusara yang dipercayai tempat persemadian pahlawan Melaka, iaitu Hang Jebat. Menurut cerita, Hang Jebat telah dibunuh oleh Hang Tuah kerana dia telah menderhaka kepada Sultan Mansur Shah yang memerintah dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Pusara berkenaan terletak di Jalan Hang Jebat yang juga merupakan kawasan Jonker Street. Sementara itu, Masjid Tengkera pula merupakan masjid kedua tertua di Melaka. Masjid ini telah dibina oleh seorang ulama keturunan India, iaitu Syekh Haji Abdul Latif Tambi pada tahun 1780 ketika pemerintahan Belanda. Masjid ini dibina bagi menggantikan masjid lama yang telah dibina pada tahun 1728. Tidak jauh dari tempat tersebut yang cuma tinggal bangunan menara sahaja. Masjid kedua tertua ini mempunyai ciri-ciri seni bina Melayu, Cina dan Indonesia. Ciri seni bina Cina boleh dilihat pada bentuk menaranya yang kelihatan seperti menara pagoda. Kampung Moten yang terletak di Bandaraya Melaka juga sering dikunjung oleh pelancong. Ia merupakan sebuah perkampungan tradisional Melayu yang telah dibina dalam abad ke-18. Kampung Melayu terletak bersebelahan dengan kawasan yang telah dibangunkan dengan bangunan-bangunan tinggi. Perkampungan Melayu tradisional ini telah dijadikan sebagai warisan sejarah yang dikekalkan untuk tatapan generasi yang akan datang. Dalam bengkel asas fotografi digital ini, para peserta telah banyak memperoleh pengetahuan berguna dalam lapangan fotografi, merangkumi teori serta juga amali. Okey, buat masa ni saya berjaya mahir dalam penggunaan speed shutter, iPicture buat masa ni dengan daripada segi ISO, itu yang saya dapat . Tapi sebenarnya kalau dalam teori kita tak berapa nampak sangat macam mana penggunaan shutter dengan aperture tu. Jadi bila dalam grup kita sebenarnya lagi banyak belajar. Sebab saya sertai asas ni sebab memang nak tahulah kan macam mana cara nak guna kamera, macam mana nak tentang setting dia macam mana. Sekarang ni banyak saya try buat komposisi, nak guna ISO berapa, aperture berapa kan. Macam mana line up khusus ni? Yang pasal bayang-bayang, ini barulah ada makna rupanya. Dan yang keduanya
tahulah macam mana nak ambil yang malam ke siang ke. Itulah saya pun rasa seronok juga sebab first time datang ni. So saya belajarlah tentang aperture, tentang lensa, tentang kamera. Kalau tidak langsung memang main ambil gambar je. Pakai auto je. So now banyaklah kita belajar, memang seronok lah. Main interesting lah khusus ni. Namun begitu, terdapat banyak lagi tempat menarik dan bersejarah yang masih wujud di seluruh negeri Melaka. Di seluruh pelusuk negeri berkenaan kaya dengan tinggalan sejarah lama. Hakikat yang wujud ini membolehkan Bandaraya Bersejarah Melaka menjadi pusat warisan dunia.